Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat hari. Yang berhormat Datuk Muhammad Amin bin Ahmad Yahya, Menteri Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Nur Azmi Dewan Pegawai Keuangan Negeri. Yang berhormat ahli-ahli Suku Kerajaan Negeri, yang berhormat Menteri Nizam, yang berhormat Wazir dan yang berusaha, yang berbahagia Datuk Muhammad Azizi bin Muhammad Zid, Pegawai Eksekutif Ketua Eksekutif PKNS, Deputi Jemputan, Barisan Ahli Urusan dan Kepala Pegawai Kanan Selangor Industrial Corporation SIC, Barisan Usahawan Rekan-rekan Media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. SALDEC ataupun Selangor Digital E-Supply Chain merupakan satu inisiatif kerajaan negeri dalam membentuk transformasi ekonomi digital selari dengan keperluan perencanaan semula ekonomi, khususnya melibatkan sektor pertanian, perikanan serta keusahawanan, serta memberi peluang kepada usahawan luar bandar, petani, peladang, peternak untuk memasarkan produk-produk dan hasil mereka secara langsung terus kepada pengguna bagi mengoptimumkan pendapatan usahawan tersebut. Inisiatif ini juga bermatlamat untuk merapatkan jurang logistik yang terdiri daripada jurang maya dan fizikal di dalam usahawan Selangor, terutamanya yang terletak di bawah di kawasan pinggir bandar Selangor, khususnya di kawasan Sabak Penang dan Kuala Selangor, yang juga mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi di Selangor. Program mengetengahkan portal perniagaan atas talian ataupun online marketplace untuk usahawan di negeri Selangor, khususnya di luar bandar, menjadi salah satu inisiatif kerajaan negeri bagi membantu meningkatkan sosioekonomi luar bandar. Kini, program SALDEC telah diangkat sebagai salah satu usaha bagi mendorong sosial serta menangani impak ekonomi berikutan pandemi COVID-19, dan program ini menyaksikan penglibatan Selangor Industrial Corporation ataupun SIC sebagai peneraju utama SALDEC dan beberapa agensi kerajaan seperti Koperasi Hijrah yang turut bergiat aktif dalam pembangunan usahawan selain sokongan dari pihak Kopra dan memastikan kejayaan SALDEC. Pengoperasian SALDEC melibatkan pengurusan rantaian logistik yang juga merangkumi pengurusan makanan, pengoperasian gudang serta hub penyimpanan. Pembangunan portal dijalankan secara komprehensif bagi mewujudkan sebuah ekosistem perniagaan atas talian yang lengkap dan membolehkan membeli barangan segar terus daripada ladang ataupun kawasan luar bandar. SALDEC menyediakan pelbagai kategori penjualan, antaranya ruangan bagi jualan produk segar dari laut, segar dari ladang, makanan yang sedia untuk dimasak, fashion, otomotif, dan juga lain-lain perkhidmatan. SALDEC telah bergerak secara aktif dan dilihat menjadi salah satu alternatif yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat, kerana sejak diperkenalkan pelbagai kempen telah dilancarkan bagi meningkatkan sosioekonomi luar bandar, mengadakan peluang pekerjaan, penambahan sumber pendapatan individu dan juga korporat, dan inisiatif ini juga akan memberi impak yang signifikan bagi memantapkan sistem ekonomi dalam memberikan sokongan teknologi dan mewujudkan bridge ataupun jambatan bagi mengurangkan isu dan jurang akses yang dihadapi di kalangan penduduk luar bandar, khususnya petani-petani dan pengusaha-pengusaha kecil. Pembangunan SALDEC juga dilihat sebagai inisiatif bagi memastikan hasil-hasil pertanian dan produk dari Selangor mencapai potensi pasaran yang bukan sahaja berhad di kawasan daerah masing-masing, namun dapat dinikmati oleh pengguna yang berada di daerah yang berlainan. Strategi ini bakal menyaksikan hasil tanaman setiap daerah di negeri Selangor dapat ditempah dan terlibat dalam sistem jual beli, malah juga melalui sistem penghantaran yang efektif. Ini dilihat dapat mengukuhkan ekonomi penduduk atau usahawan setempat yang mempunyai kuasa langsung dan menguruskan hasil produk mereka, terutama sekali penduduk luar bandar. Kempen pertama yang dijalankan bertujuan mengadakan peluang pekerjaan melalui program SALDEC Rider bagi tujuan operasi penghantaran barangan. SALDEC menyediakan perkhidmatan menghantar barangan melalui SALDEC Rider yang terdiri daripada penunggang motor yang berkhidmat secara sambilan maupun sepenuh masa untuk seluruh kawasan negeri Selangor. Sambutan yang amat menggalakkan di kalangan belia serta orang muda, terutamanya mereka yang hilang pekerjaan sewaktu PKP berikutan COVID-19. Pendaftaran telah dibuka kepada orang ramai untuk mendaftar bagi menambah pendapatan di samping melakukan pembelian terus daripada pengeluar.
Selain dari itu, SIC baru saja melancarkan kempen kedua yang memberi peluang kepada usahawan di negeri Selangor menyertai SALDEC secara percuma. Sehingga kini sambutan amat menggalakkan daripada para usahawan di mana lebih 300 usahawan-usahawan tani, peniaga-peniaga dan usahawan-usahawan individu yang telah berdaftar terdiri daripada pelbagai latar belakang dan juga kaum. SIC mengusahakan pelbagai kemudahan untuk para usahawan SALDEC seperti kursus dan latihan keusahawanan, kemudahan pinjaman dana dan penambahbaikan pengurusan produk dan keuangan. Kursus akan diadakan secara atas talian dan juga kawasan terpilih bagi membimbing usahawan berniaga secara atas talian. Pihak SALDEC dengan kerjasama Koperasi Hijrah sedang berusaha membangunkan pengusaha mengembangkan perniagaan mereka melalui fasiliti bantuan kewangan sehingga mencecah RM50,000. Pihak SALDEC juga tidak mengenakan cas pendaftaran kepada para usahawan yang mendaftar di dalam program SALDEC. Secara asasnya, saya kira SALDEC merupakan salah satu daripada titik-titik kita untuk menyambung dan melengkapkan proses digitalisasi di kalangan komuniti dan masyarakat kita. Dan sebagaimana kesan daripada pandemik COVID-19, selain daripada PKP, kelemahan ekonomi, kelembapan perniagaan dan sebagainya, digitalisasi ataupun e-commerce dan perniagaan atas talian menjadi pilihan utama kepada masyarakat dan penduduk di kalangan masyarakat Lembah Kelang terutamanya, termasuk di kawasan persekitaran Selangor. Justru SALDEC merupakan penghubung penting bagaimana kita melengkapkan keseluruhan rantaian ekosistem kepada perniagaan di atas talian, di mana kita menemukan petani-petani yang diangkat menjadi agropreneur ataupun menjadi usahawan-usahawan asas tani, petani-petani dan juga usahawan-usahawan kecil di pelbagai kawasan dan lokaliti, dan dihubungkan terus kepada pembeli-pembeli dan juga market mereka ataupun pasaran mereka yang berada mungkin di kawasan urban dan di kawasan bandar. Justru bagi saya SALDEC merupakan salah satu daripada titik penting kepada usaha kita ke arah Smart States 2025 sebagaimana yang ada dalam video sebentar tadi, dan juga secara tidak langsung menganjak dan mengolah serta membawa usahawan-usahawan kita di kalangan petani-petani dan juga usahawan-usahawan kecil dan sederhana, dan tidak ketinggalan usahawan-usahawan mikro kita ke arah digitalisasi ataupun ke arah lebih kehidupan pintar dan perniagaan yang berasaskan di atas talian. Pengalaman kita daripada Plats dan juga e-Bazar Ramadan, pengalaman kita daripada e-Bazar Raya, kita yakin dengan sistem yang intact, dengan sistem latihan yang tersusun dan juga dengan kolaborasi di kalangan semua agensi akan menghasilkan satu rantaian baru dan juga melengkapkan usaha-usaha digitalisasi dan perniagaan di atas talian ataupun yang dipanggil sebagai e-commerce, yang saya kira telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, yang merupakan antara masa depan yang sudah bermula dengan sangat masif, khususnya akibat daripada COVID-19. Dan saya percaya SALDEC ini juga merupakan salah satu daripada usaha-usaha kita untuk memulihkan ekonomi. Semalam atau 2-3 hari lepas saya telah mengumumkan tentang Selangor Advance dan beberapa keputusan-keputusan lain. InsyaAllah SALDEC ini merupakan salah satu daripada mata rantai ataupun salah satu daripada jaringan kita untuk proses pemulihan ekonomi dengan mengambil kesempatan daripada pandemik COVID-19 ke arah perniagaan yang lebih berdaya maju dan menghilangkan fungsi-fungsi kartel orang tengah yang sedikit sebanyak telah mengurangkan kesan dan hasil ekonomi terus kepada petani-petani dan juga peniaga-peniaga runcit dan peniaga-peniaga kecil di seluruh negeri Islam. Setakat ini kita ada 300 usahawan, sasaran kita sebenarnya 500, tapi dalam tempoh 500 dalam tempoh 2-3 tahun, tapi dalam peringkat pertama saja kita telah dapat 300 usahawan-usahawan, dan saya dikhabarkan ada 100 rider yang telah dan bersedia untuk bergerak dengan kita. Dan saya percaya ini bukan persaingan kepada e-hailing ataupun perniagaan-perniagaan yang sedia ada saja, kerana kita mempunyai niche kita yang tersendiri. Antara niche kita adalah barangan-barangan basah dan barang-barangan pertanian segar daripada ladang, selain daripada barang makanan yang mungkin dipelopori oleh GrabFood, Foodpanda dan pelbagai usaha-usaha yang lain. Saya percaya ini adalah masa depan yang sedang kita lalui, dan Selangor begitu positif dengan perkembangan masa depan ini, dan SALDEC merupakan salah satu inisiatif kita
menyemarak dan mengembangkan lagi konsep perniagaan atas talian online business dan juga e-commerce. Terima kasih. Ada soalan? Ya, mereka boleh mendaftar dengan Saldex. Kita dah war-warkan sebenarnya dalam 2 atau 3 minggu yang lepas, dan kita telah menerima senarai nama yang cakap banyak dan mereka perlu melalui sebahagian proses latihan. Apa yang saya dah sebutkan ialah yang pentingnya di sini kita antara isu penting dalam e-commerce dan perniagaan atas talian adalah hub-hub ataupun yang kita panggil sebagai nodes. So nodes inilah yang kita akan kembangkan. Sasaran kita dalam tempoh 5 tahun kita akan membina lebih kurang 200 nodes. Sekarang ini kita bermula dalam sekitar 5 hingga ke 10 nodes, di mana nodes inilah yang akan menjadi tempat perkumpulan dan penghantaran kepada pasaran-pasaran ataupun barangan-barangan yang kita ambil terus. Nodes ini sangat penting sebab ia akan menjamin harga yang berpatutan dan affordable kepada setiap pembelian supaya ia tidak terlalu besar. Kalau kita ambil daripada Sabak Bernam harus menghantar sampai ke Sungai Lui, nanti dia jadi lagi besar. So kita terpaksa membina nodes ini dan kita sedang usahakan, dan daripada masa ke semasa ia berkembang. Kita punya plan in 5 years. We start last year. So this is our second year actually. Setakat ni yang dah apply berapa ramai? Untuk apa? Rider. Ya, saya pasti lebih daripada 100 yang kita dah buat. Memang kita sasarkan 100. Ada berapa Dato'? 300. Itu usahawan tak? Rider. Rider pun 300 dan kita perlukan 100. Jadi di masa depan kalau kita dah mampu membina, melengkapkan nodes ini ataupun pusat-pusat penghantaran yang lebih kecil ini, kita akan mampu laksanakanlah. Kalau imagination kita in 5 years actually, nodes ini bukan hanya tempat pengumpulan. Sampai di masa depan ialah tempat pemprosesan, termasuk menguruskan contohnya ikan. Di masa depan ini akan ada tempat untuk ikan ikut turut disiang atau diproses. So pembeli-pembeli akan dapat barangan yang telah bersih dan telah diproses. Ini masa depan lah. Tapi masa sekarang kita masih lagi menjadikan nodes ini sebagai pusat untuk pengumpulan, dan in future juga boleh menjadi kawasan untuk peruncitan ataupun retail business. Ya. 300 ni untuk tempoh sekarang. Tapi in future that maybe the numbers is increased to 1,000 ataupun 2,000 or maybe more kalau kita perlukan. Kita sasarkan dalam tempoh 5 tahun bidang pekerjaan yang mampu ditawarkan sini bukan hanya rider, tapi manager ataupun pengurusan di peringkat kawalan dan koordinator dan sebagainya. Lebih kurang 7,000 lebih sektor ataupun peluang pekerjaan akan mampu dijana daripada inisiatif Saldex ini, kalau dia melaksanakan sampai 5 tahun nantilah dan berjalan dengan sempurna. In 5 years, around 7,700 plus sebenarnya. 7,724 ke 28 orang lebih kurang. Okey? Ada question? Ya. Hubung dengan pendekatan digital ni, khusus kita nak kumpul pada kawasan pedalaman, bagaimana macam nak pastikan mereka ni betul-betul boleh adapt, nak implement dengan cara digital ni? Kalau kita pasti, kalau kita tengok kawasan pedalaman mungkin tak semua yang boleh mampu nak adapt dengan style digital ni. Jadi macam mana pendekatan yang dibuat tu? Kita mengadakan kursus bukan saja di atas talian, malahan kita turut akan menghantar mereka dan menghantar pegawai-pegawai kita di bawah untuk transform ataupun membawa mereka ke arah pendigitalan ataupun digitalisasi. Kita percaya ia bukanlah proses sehari, namun maklum balas yang kita dapat daripada e-Bazar Raya sampai e-Bazar Ramadan, memang di peringkat awal biasanya dia akan sedikit ada kekangan, tetapi lama-kelamaan bila mereka dah dapat memahami the whole system itu, mereka akan mudah dan akan meneruskan. Saya sendiri baru berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Teng tadi, bagaimana kita nak teruskan lebih kurang 2,000 ke 3,000 mereka-mereka yang terlibat dalam e-Bazar Raya tempoh hari. Bagaimana mereka nak teruskan dengan sistem dan sokongan yang sustainable ataupun yang teratur. Saya percaya mereka boleh adapt dan kita ada proses latihan yang kita akan laksanakan. Kita mempunyai jaringan yang sangat banyak. Hijrah aja ada dekat 46,000, mungkin 50,000 usahawan pada ketika ini. PKNS ada jaringan lebih kurang 6,000 latihan usahawan daripada sekolah rendah sampai ke universiti dan sebagainya. Dan agro tani, kita ada farma 1,000 lebih petani-petani. Di bawah dana usahawan mikro tiap-tiap tahun
at least ada 100 hingga 150 usahawan-usahawan yang kita latih. So networking itu sudah ada, cuma macam mana membawa mereka untuk diadaptasi dengan digitalisasi. Ini yang saya rasa pengalaman kita e-Bazar Raya dan e-Bazar Ramadan yang perlu kita lakukan. Ya, Selangor Agro Market juga kita pernah lakukan dan sambutannya sangat baik, walaupun banyak aktivitinya ataupun 70% adalah physical activity di mana mereka ambil dan bawa, tetapi kita juga sediakan di atas talian dan juga melalui tempahan di mana dia menjadi pick up center dan sebagainya. That's the whole process yang saya rasa kita boleh advancekan dia ke arah digitalization ataupun digitalisasi. Other questions? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah habis dah, Saldat? Yes, money. I wait from you questions. Nak tanya Andy, Ya. pasal perbudakan di PR Selangor. Ya. Pula je. Kat Seldak. Dia cabang kapal, Dr. Darul yang dengan ikutnya semua dah. Ya. So do you see any more of such things happening? I'm confident that the last and apa yang berlaku, I think dah royah and sebahagian timbalan dan ada sebahagian saja. I think kita ada 10 ahli jawatan kuasa yang dilantik dan menang dalam pemilihan lepas, want to stay with party dan ingin meneruskan hasrat menyokong terus kerajaan Pakatan Harapan. So for me, dia cuma riak-riak kecil yang tidak bagi kesan besar kepada keadilan Selangor dan PH. But she was the ketua timbalan untuk wanita nasional as well as his wanita chief. So any implications? In our experience, kita ada 2 timbalan presiden yang keluar parti. Kita pernah ada ketua wanita yang keluar parti. Naib presiden saya tak terkira ada banyak. Bakal timbalan presiden calon pun banyak. Alhamdulillah, we move on terus dan we are the bigger representative based on the winning in the last election with the 50 seats in the parliament and so on and so forth. So all the experience is a good lesson for us, and also for us that the principle of reforms is still very strong in the party, and we are confident we are representative for reform agenda in Malaysia and of course in Selangor. So what are you doing in Selangor to strengthen as well as clean up in Selangor? Kalau yang dah keluar lah. Parti dah membuang sejumlah orang. Selangor ada lebih kurang 100 orang lebih yang telah diambil tindakan disiplin atas keluar dengan rela dan juga diambil tindakan atas kesalahan-kesalahan mereka. Dan I think sekarang masa untuk kita move on. Jangan dikenang mereka yang telah pergi. Yang patah akan berganti. Sri, Datuk Sri, Dr. Roya dah hantar ke surat ketakan jawatan timbalan speaker? Sudah kita akan aturkan. Pengganti dia macam mana? Penggantinya kita sedang carilah. Kita sedang bincang, insya-Allah Pakatan Harapan akan buat secara konsensus dan ini tradisi kita dan kestabilan politik inilah yang kita akan teruskan selagi mana PH diberikan mandat sebagaimana 2008, 2013 and also last general election. Baik, kalau ada sebarang soalan berkaitan dengan aplikasi Seldak yang kita sedang bincangkan pada hari ini. Pardon? Will the new deputy speaker dan deputy PR ataupun Kita bincang. It's definitely come from PH. Okay lah, soalan lain. Okay. Ada soalan lain? Ada question? Okay. I will not stop the reporters. Before I'm a reporter also. Okay, ada soalan lain? fasiliti kewangan RM50,000 tadi tu dah mula diaktifkan? Ya, itu adalah sebahagian daripada skim dalam hijrah. So hijrah boleh berkapasiti sampai ke 50,000. So dengan koperasi hijrah sebagai salah satu daripada rakan kongsi di dalam Seldak, dan juga kita sebenarnya berurusan dengan beberapa bank untuk memastikan jual beli itu juga melalui online transaction dan juga melalui e-wallet transaction yang akan kita laksanakan. So I guess this is as a platform. Dengan platform ini sebenarnya kita akan menjemput semua elemen-elemen digitalisasi termasuk e-wallet dan juga termasuk transaksi di atas talian. Yap. Perkembangan COVID kat Selangor dan pematuhan SOP rakyat.
secara asasnya apa yang kita rancang dan plan itu berjalan dengan baik, dan pihak PBT bersedia mengadaptasi daripada masa ke semasa. Sebagai contoh, 1 Julai nanti beberapa aktiviti seperti hiking akan mula dikoordinasi untuk dibenarkan, walaupun pada ketika ini secara asasnya dibenarkan. Tetapi pada peringkat PKPP ini ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, sebenarnya koordinasi pengurusan dan pelaksanaannya diatur urus lebih banyak di peringkat akar umbi ataupun di peringkat daerah. So pegawai-pegawai daerah yang dipertua telah melalui beberapa proses. Paling tidak di peringkat negeri kita telah laksanakan 2 taklimat yang telah dikendali oleh pihak kerajaan negeri, di samping maklum balas daripada Selangor Task Force, dan juga proses kita meluruskan segala SOP yang telah dikeluarkan, kerana SOP yang dikeluarkan juga itu terbuka untuk kepada pindaan-pindaan yang sesuai di peringkat kawalan pergerakan. So konsep PKPP ini adalah lebih kepada micro manage di peringkat daerah dan lokaliti-lokaliti yang telah terbabit. So that konsep itu sebenarnya telah mula berjalan, dan pihak negeri sebenarnya telah menerima laporan setiap minggu. Setiap minggu kita akan terima laporan daripada pihak Jawatankuasa Keselamatan Daerah supaya kita melihat perjalanan dan pelaksanaan proses pematuhan dan sebagainya. So far saya rasa kita baru dalam seminggu 2 minggu, saya belum dapat full report, tapi daripada pemerhatian saya kira lebih 80 atau 90%, hampir 90% saya rasa hal ini dipatuhi, dan new norm itu sebenarnya adalah perkara yang real. Kalau kita atau kita lawati gerai-gerai, makan, restoran dan sebagainya, orang sekarang lebih terjurus untuk take away dan duduk dalam keadaan yang telah disyaratkan. Saya percaya beberapa bulan yang lepas, lebih 90 hari semasa kita PKP itu, telah set minda dan pergerakan kita untuk dalam mode distancing dan juga dalam mode yang lebih menjaga kebersihan dan keselamatan. Petang ni saya ada Majlis Keselamatan Negara Negeri Selangor. InsyaAllah kita akan dapat lagi maklumat yang detail, termasuk pergerakan dan urusan-urusan selainnya. Selain itu saya juga nak maklumkan pada ketika ini pihak keselamatan, PDRM dan polis menumpu sebanyak mungkin untuk pengawalan sempadan. Kebetulan negeri Selangor antara negeri yang merupakan pintu masuk yang secara rasmi dan juga pintu masuk yang mungkin boleh dibolosi. Jadi pelbagai fokus kita tumpu kepada sempadan dengan harapan tidak berlaku pencerobohan-pencerobohan yang mungkin boleh mengakibatkan perebakan COVID-19 yang masih lagi kelihatan tidak terkawal di beberapa buah negara jiran kita. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Saya rasa itu saja soalan daripada rakan media. Terima kasih